dahulu. Johor selaku tuan rumah mengambil sepak mula pada pengurus Cikgu Mak Hasrul bin Baharum dan juga ketujuh latih Abdul Hanis bin Mokhtar dengan PT mereka Cik Najmuddin Najamuddin pula Cik Najmul Huda daripada sekolah Maktab Abu Bakar atau English College atau The Steinbox. Sama lah tu tiga-tiga tu. Mereka semua tu. Mana satu favourite? Belum tahu lagi. Sebab inilah perlawanan pertama yang serius bagi Johor. Dua perlawanan sebelum ini bukan saya anggap tak serius, cuma lawan mereka agak kerdil. Dan pemain ini, jika kita nak mengisahkan tentang seorang pemain yang begitu bersinar dalam kejohanan ini, ialah main berjersey 18 daripada negeri Johor, Muhammad Nazri bin Khalid. Begitu juga dengan jersey 19, Muhammad Syami bin Mat Yusof. Dan pemain ini berjersey nombor 10, Muhammad Hairul Hazri bin Hai Rumzi. Tiga pemain yang menjadi general dan jentera ke atas serangan pasukan Johor. Tinggi, lanjut tetapi pendek. Tak masuk untuk try yang pertama dari Johor. Daripada Cik Danger KL kerdil je manja. KL untuk sukan MSSM ni saya sendiri boleh consider dia kerdil. Kerana apa? Kerana kejohanan di peringkat MSSD disertai oleh pasukan-pasukan sekolah. Dia tidak terpecah kepada zoning. Menandakan tak berapa banyak sekolah yang bermain rugby di Kuala Lumpur yang tidak boleh nak dibahagikan pun nak mengikut zon. Cuma terus dibahagikan kepada direct di kejohanan MSSWP. Ada 16 pasukan di Kuala Lumpur yang bermain rugby yang baru-baru mendaftar untuk kejohanan MSSWP Kuala Lumpur 2022 berbanding dengan pasukan-pasukan daripada negeri bersepah-sepah. 16 tu wakil satu daerah pun ada. Johor, di Selangor, di mana-mana. Contohnya di Selangor, di Petaling Utama saja ada 13 pasukan bermain. Itu salah satu di Petaling Utama. Ada 8 daerah di Selangor. Bayangkan di Johor, satu daerah saja ada 10 pasukan. Ada berapa daerah di Johor? 9 daerah di Johor, 10. Ada 100 tim yang main. Di Kuala Lumpur ada 16 tim saja. Sebab tu saya katakan diorang adalah pasukan kerdil. Dari satu komentar, Abang Jeb cuba listkan juara-juara sebelum ni. Ada dituliskan tadi. Abang Jeb dah tulis pun, ada di ruangan tu. Kita berhenti 2 tahun untuk pandemik. Tahun sebelum itu ialah Johor. Tahun sebelum itu juga Johor. Dan tahun sebelum itu ialah berkongsi. Yang berkongsi tu apa? Di antara Selangor dan juga Perak. Selangor dan Perak berkongsi sebelum itu. Jadi tahun 2000, kita 2 tahun 2022, tolak 2 tahun lah 2020. Berhenti 2019 lah Johor, 2018 ialah Johor, 2017 ialah Selangor dan Perak. Game tu tak habis. Cik Danger dari mula-mula MSM ni wujud. Wow. Nantilah Abang Jeb buatkan.
Terengganu pun ada juara bersama. Ya, tahun tak ingat. Betul. Tadi ada senaraikan Terengganu pun ada juara juga, tapi tahun kita dah tak ingat. Tuan Din, kenapa kita nak ingat tahun? Tahun adalah benda kita paling tak ingat sekali. Tetapi kita tahu apa yang dah juara, siapa yang dah juara. Kan? Teruskan dengan kemeriahan Johor mentang Kedah. Nampak Kedah? Dia comeback tau. Jangan dipandang rendah kekuatan Kedah. Mana ada orang dah tembus Johor? Kedah yang dah tembus Johor. Baru nak buat kira-kira, tiba-tiba orang ingat Johor mampu juara. Baru awak tahu sebab inilah perlawanan yang betul-betul menguji skuad Johor. Johor ke sebelah kiri, pendek. Ke sebelah kiri. Daripada Johor, ekstra sebelah kanan. Baik, cari winger. Hentakan pertama lepas, hentakan dua juga lepas, hentakan ketiga bagaimana? Cari offload, support daripada Johor untuk main berjersey nombor 5 mereka. Gerakan Pak Alip 2 daripada Muhammad Syami. Terus saja Wan Muhammad Muhaimin Syakir beri support yang tidak berbelah bagi. Di sinilah Syamim dan mencari Syakir untuk try kombinasi yang padu. 5 mata untuk Johor. Sebelah kiri sedikit untuk Johor 10, Kedah berbalas 5. Kan daripada Cik Izam bin Ibrahim, tak payah fancy-fancy sangat. Baca licin ni, main secure ball, main straight running rugby je. Tak payah nak pusing-pusing, nak switching lah, nak double loop, pass miss loop lah. Tapi permainan begitu menggunakan strength. Dan strength masing-masing pasukan teruji ketika ini. Adam Daniel harap Final Cup Johor versus Selangor. Belum tahu lagi, kerana sistem undian selepas ini. Kalau mereka tak bertemu di quarter final, dah tentu tak bertemu lah kalau Johor champion ataupun juara A kumpulan ini. Kalau Johor naik juara, tiba-tiba akan jumpa Selangor di quarter final. Siapa yang tahu? Ya. Apa-apa saja boleh berlaku dalam perlawanan ini. Baru 5 mata memisahkan. Di antara keduanya. Sorakan daripada penonton tempatan di seberang sana, dah nampak sekolah dah datang tu. Kita tak tahu sekolah mana yang datang tu. Support Johor tu. Nakkan Johor menjadi tuan rumah. Ada juga tim sekolah datang outing tengah-tengah cuti sekolah ni. Dia orang pergi outing kot. Mungkin cuti ke Desaru, bawa singgah sekejap. Yang pakai baju putih tu berderet je nampak. Di seberang sana. The Syahiz Izhar, NS Champ Group ke bang? Ya betul, NS adalah champion Group A. Tahniah. Bila otai SMS bersuara. Jauh. Cik Din, apa khabar? Cikgu Hatta ada ke? Ada. Cikgu Hatta PT Pahang ada.
Ada bersama saya pun pagi tadi, borak-borak pendek. Pelajar sekolah mana wakil Kedah bang? Saya dah tak peduli lah pelajar sekolah mana. Mereka ialah wakil Kedah. Walaupun mereka datang, saya cuma tanya di awal hari pertama dan hari kedua. Kalau ada background sekolah ni, bolehlah kita share kepada sekolah dia untuk live. Masuk hari kedua ni, saya dah tak kisah dah ada wakil sekolah mana pun. Sebab at the end of the day, semua wakil adalah wakil negeri. Saya cuma nak make sure diorang ni share link dan juga live ke sekolah-sekolah yang mereka wakili, dan juga community parents di sana supaya dapat tengok bersama-sama dengan kami. Mungkin mereka tak tahu nak tengok live kat mana. Itu sahaja puncanya. Bukan saya nak tahu sekolah-sekolah ni dia wakil sekolah mana ke, nak up sekolah ke, tak ada. Niat komentari bukan begitu. Sebab end of the day, bagi Abang Jeb, semua ni dah mewakili negeri masing-masing. Dari Kedah membuat serangan. Referee memberikan tangan sebagai advantage. Tidak, sebelah kanan Kedah. Baik main forward mereka, menaikkan bola segera. Baik ekstra, running lah yang baik. Tackle juga baik daripada Johor, cuba mencuri. Lagi penalti coming from the side, kata mengadil. Buat cara curi pun ada cara, bukan suka-suka. Walaupun dia dah bersalah sebenarnya, terus melepaskan bola. Raimi Mansur tidak memberi peluang kepada pemain seperti ini. Lagi Kedah. Apakah Kedah akan menukar keputusan di separuh masa yang pertama? Satu try menyamakan kedudukan. Kalau dapat try forward Kedah, sebesar-besar pemain-pemain Johor, besar juga forward Kedah, terus saja dipersalahkan. Perlahan pergerakannya. Rakan-rakan tidak support untuk turnover kepada pasukan Johor. Selamat seketika kubu pasukan Johor di separuh masa yang pertama ni. Quick tap dan juga menendang keluar untuk menamatkan separuh masa pertama. Johor ni nak bagi berapa banyak penalti, nampak? Discipline wise, kalau anda melihat Sukan Rugby ni dari beberapa sudut, ada beberapa perlawanan bincangan dari tim Kedah di bawah Ketua Jurulatih dan juga manager Cikgu Amir Hafizi dan juga Cikgu Mat Zaini di bawah sana. Borak-borak ataupun dikenal kepada Cikgu Bolan, Otai ataupun orang lama, Cikgu lama di Kedah. Untuk anak buahnya bagaimana nak mengubah keputusan perlawanan ini. Nombor 7 Kedah ialah Ahmad Aiman Aidit bin Maizul. Itu saja. Kelantan dah lepas, Cik Ahmad Amir, awak dah terlepas game Kelantan. Next match akan melibatkan pasukan Penang dan juga KL. See? Jangan lupa lepas ni Sukma pula. Ya betul, lagi 2 minggu Sukma. Minggu depan kita off. Lepas tu kita sambung dengan Sukma.
Ulas sikit first half bang. First half mana? Yang siapa yang main first half? Keputusan semasa memihak kepada Johor dengan mata 10-5. Perak bila nanti main quarter final? Belum lagi. Kerumpulan pun belum habis lagi. Steady Cikgu Amir Hafizi. Ya, nampak lah muka dia kan. Seronok bila orang-orang kampung dapat tengok rakan-rakan. NS bila main? Belum lagi. Perlawanan seterusnya NS ialah undian untuk peringkat kumpulan. Cuba teka kenapa cikgu rugby besar-besar. Pasal dia orang cikgu. Nombor 23 Kedah, Muhammad Akmal Syamsul Bahar. Kenapa awak tanya nama player-player ni? Allah, pelik Abang Jeb dengan soalan-soalan petang ni. Tu Puan dah masuk dah. Puan Usaibah stres betul tengok game ni. Betul. Ada peminat Kedah dan juga Johor stres tengok game ni. Dia belum dipisahkan dengan mana-mana lagi. Baru 5 poin. Dua-dua main seimbang. Sejak awal saya dah cakap. Baru betul lah masa inilah mereka betul-betul diuji. Dengan cuaca sebegini. Baik, gerakan pertama daripada Johor. Ekstra di sebelah kiri. Baik sekali lah. Sayang pula lepas bola untuk kembali scrum down kepada pasukan Kedah. Padang teruk, kata Muhammad Nuruddin. Ya, dapat usah hujan lebat tadi dah bertakung sikit padang. Kita kembali ke perlawanan. Mengambil keputusan untuk borak-borak sikit di sesi sebelah petang ni. No, tak mampu stres sangat. Kerana kita akan berikan perhatian kepada perlawanan-perlawanan peringkat quarter final nanti. Jadi kali ini saya tambah ulasan terlepas pemain ini di bahagian tengah. Masih lagi terlepas. Sedikit saja dan momentum membawanya. Larian daripada Muhammad Irfan Hakim Faidil Adam. Ya Allah, tiba-tiba tembus di bahagian tengah. Satu takkan ke atas fullback. Dan momentum membawanya masuk ke dalam try line. Siapa sangka di tengah-tengah kita cerita pasal defending yang baik dari dua-dua tim. Tengah-tengah ditembusnya oleh Muhammad Irfan Hakim Faizal Adam untuk memberikan 5 mata. Dan sedikit settle down untuk pasukan Johor mencari pemenang ataupun tempat teratas untuk mewakili kumpulan C. Di antara keduanya ini, kedua-duanya sudah pun layak. Nak diceritakan, kedua-duanya sudah pun layak. Yang juara kumpulan A ialah Negeri Sembilan. Juara kumpulan B ialah Selangor. Juara kumpulan C adalah di antara keduanya ini. Dan juara kumpulan D selepas 2 perlawanan baru kita tahu. Jadi Selangor, naib juara kumpulan A ialah Perak. Naib juara kumpulan B ialah Kelantan. Jadi di sinilah permainannya. Jika anda menjadi juara kumpulan, anda tidak akan berjumpa dengan Selangor ataupun Negeri Sembilan di quarter final. Anda akan jumpa sama ada Perak ataupun Kelantan ataupun seorang lagi naib juara kumpulan D. Jika anda naib juara ataupun mungkin Kedah sedang di belakang sekarang ni, siapa nak tahu, mereka akan berjumpa dengan sama ada Selangor ataupun Kedah ataupun juara kumpulan D. Mungkin mereka akan diundi kembali dengan Johor. Kita pun tak tahu. Tapi itulah sistem undiannya. Jelas. Kuarter juara akan naik juara every group. Yes. Dia akan di 2 balang yang berasingkan. Itulah sistem undi. Mereka akan diundi kembali.
daripada Muhammad Syakrul Nazrin. Kalau KL out, SMS lah tak kuat tahun ni. Wow. Macam mana anda boleh cakap pasal SMS jika PT KL adalah daripada RMC? Awak kena buat kira-kira juga semua tu sebelum memberikan statement sebegitu. Stadia Johor, bola licin pun smooth je kan. Nampak? Dia bergantung pada pattern play yang coach berikan. Bola licin macam ni, main dekat-dekat je. Yang itulah Johor buat. Dia main tak jauh-jauh pun. Dia punya swing pun float je. Bukan dia orang tak boleh swing speed macam tu. Tapi takut nanti risiko untuk bocor ataupun risiko untuk knock on lebih tinggi. Setelah Johor melancarkan serangan, pendek saja tengok. Dia main dekat-dekat je. Offload dan support. Offload dan support. Itulah yang mereka mainkan. Pilihan bijak daripada coaching negeri Johor di bawah ketua jurulatih Cikgu Abdul Hanis bin Mokhtar. Kan, hati-hati dengan statement recorded ni. Baik. Gitulah. Kan kita boleh cuba-cuba menuduh atau sebagainya, tak baik. Kita kena tengok dulu macam mana dia punya pergi, macam mana prosesnya. Khususnya untuk kejohanan-kejohanan rugby Majlis Sukan sekolah-sekolah Malaysia. Bila mana referee pun semua cikgu, jurulatih semua cikgu. Van Milo datang tak dari Zain Ibrahim? Baik sekali pressure daripada Johor memaksa Kedah untuk menendang bola keluar. Ulasan di perlawanan ini lebih kepada tontonan tuan-puan di luar sana tentang perlawanan yang sedang berlangsung. Saya biarkan saja tuan-tuan menikmati perlawanan ini untuk menilai sendiri pattern permainan kedua pasukan untuk mencari tiket ke di manakah mereka mahu letakkan diri mereka dalam perlawanan ini ataupun kejohanan ini. Lagi serangan daripada Johor, masuk dalam lubang, side step sebelah kiri, mengelirukan ke semua pertahanan Kedah. Lepas bola untuk scrum down kepada Kedah. Tidak advantage kepada Kedah. Masuk kembali ke bahagian tengah. Soalan daripada Kuching Mantoi. KRM Under 15 dia macam ni adik ataupun yang menonton bersama kami. Untuk tahun ni telah dikeluarkan takwim. Takwim ni adalah jadual semua kejohanan. Untuk MSSM sendiri sedang mengeluarkan takwim untuk rugby ini ialah pada 4 hingga 7 hari bulan September. 4 hingga 6 hari bulan September maafkan saya. Dan takwim untuk KRM Under 15 akan dikeluarkan oleh Malaysia Rugby ataupun Malaysia Rugby Union. Mereka keluarkan. Jadi cik boleh cari di takwim-takwim ini untuk ada ke tak ada tournament. Biasanya kalau ada tu dia dah tulis dah pada bulan bila. Kalau tak ada tu memang tak ada lah pada tahun ini.
Untuk setting dengan banyak tournament telah dirancang dari bentuk kelab dan juga daripada bentuk sekolah. Ada SBP 10, selepas ini ada SBP 7 selepas ini. Begitulah kira-kiranya. Cik Syaiful Izam, bagus tim Johor ni, sizing pun cantik. Sizing mereka paling besar. Saya dah berdiri dengan main-main Johor ni, sama-sama saiz je dengan Abang Jeb. Kalau awak dah pernah berjumpa Abang Jeb, tuan-tuan yang menonton, Abang Jeb ni agak besar. Sizing dak Johor ni memang besar tuan-tuan. Sama tinggi dengan saya. Paling besar untuk tournament ni ialah player Selangor seorang. Pelajar SSTMI. Siapa nama dia, lupa. Kali terakhir kita nampak masa di KL Saracen tempoh hari, memang dah ditegur dah. Besar betul pelajar ni. Sampai sekarang tadi saya sendiri telah mengambil peluang untuk berkenalan dengan beliau. Besar, lagi besar daripada saya. Dan saya bukan kecil. Kedah masih mau bermain, menunjukkan semangat mereka. Itulah yang penting sebenarnya. Scoreline dalam perlawanan ini tidak penting, hanya pemutus untuk mencari juara dan naib juara. Tapi adakah mereka akan mau mati-matian bermain dalam perlawanan ini? Saya kira ya. Setiap perlawanan dianggap seperti final kepada mereka. Masih tidak mahu cepat mengaku kalah, kerana ditonton oleh semua penonton di dalam maupun di luar. Yang bersama dengan online kita lagi. Takkan mereka nak memperlekehkan perlawanan di depan mereka, betul, untuk tontonan semua. Sudah tentu mereka akan berikan terbaik kepada kita. Rami Mansur pantas menunjukkan whistle jelas. Sedikit lewat support daripada, ataupun bukan sedikit lewat, dia ada dua kategori. Untuk kategori rak ni, lewat satu hal, nak tutup rak tu tidak kuat pun satu hal. Dengan akhirnya Rami Mansur menamatkan perlawanan dengan keputusan Johor menjuarai kumpulan C dengan menewaskan Kedah dengan mata 17 berbalas 5. Tanah Kejutan Johor menemani pasukan Selangor dan juga Negeri Sembilan selaku juara kumpulan. Kita bersedia untuk perlawanan seterusnya di antara Pulau Pinang dan juga pasukan KL. KL masuk. Pulau Pinang juga masuk. Perlawanan penentuan siapakah yang mendapat tempat ketiga.